Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Perniagaan, rahsia kejayaan. Perniagaan ini pada definisinya adalah satu urusan jual beli yang berlaku di antara manusia dengan manusia terhadap penjualan barangan ataupun perkhidmatan atas satu tujuan, iaitu untuk dapat keuntungan dan tujuan untuk meneruskan kehidupan. Perniagaan memerlukan ilmu, memerlukan pengetahuan, memerlukan kaedah yang betul supaya peniaga itu dapat mencapai kejayaan. Perniagaan tanpa ilmu, perniagaan tanpa pengetahuan akan menjurus kepada kegagalan dan kerugian. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 disebutkan bahawa sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Oleh itu, perniagaan amat digalakkan dalam Islam kerana 9/10 daripada perniagaan rezeki tersebut adalah daripada perniagaan. Saya ingin berkongsi satu cerita seorang sahabat Rasulullah SAW mengenai rahsia kejayaan dalam perniagaan. Sahabat ini bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat yang hidup di zaman Rasulullah. Beliau seorang usahawan yang kaya, jutawan, pemurah, serta seorang yang zuhud dengan hartanya. Pada sebelum hijrah, beliau memulakan perniagaan dengan begitu berjayanya di Mekah, tetapi mempunyai banyak tentangan daripada pihak Quraisy. Kemudian pada waktu hijrah berlaku, beliau telah mengikuti Rasulullah ke Madinah dengan membawa sedikit modal, tetapi terpaksa meninggalkan segala perniagaan yang diusahakan selama ini di Mekah. Ketika sampai di Madinah, beliau telah dipertemukan dengan Sa'ad ibn Rabi'i, seorang jutawan berbangsa Ansar di Madinah. Beliau mempunyai banyak harta serta banyak isteri. Pada suatu hari, Sa'ad ibn Rabi'i telah menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, "Abdurrahman bin Auf, tidakkah engkau mahu sedikit harta saya boleh memberinya kepada kamu supaya kamu dapat menjalankan perniagaan dan juga isteri saya?" Tetapi Abdurrahman bin Auf telah menolak. Tetapi hanya satu yang dia minta, "Tunjukkanlah kepada saya di mana letaknya pasar." Sampai saja di pasar, beliau telah memulakan perniagaan dengan memodalkan wang yang dibawa sedikit daripada Mekah. Sedikit demi sedikit, beliau telah berlaku beberapa peningkatan dalam perniagaan beliau. Beliau sebenarnya berniaga penjualan unta. Lama kelamaan, beliau telah berjaya dan menjadi jutawan, dan seluruh hidupnya dihabiskan dengan berjihad harta ke jalan fisabilillah. Di sini saya ingin berkongsi sedikit tentang apakah rahsia Abdurrahman bin Auf ini ketika beliau berniaga di Madinah sehingga menjadi seorang jutawan dan berjaya dalam perniagaannya. Pertama, beliau telah melaksanakan satu konsep perniagaan jualan pada harga kos. Beliau sebenarnya menjual unta pada harga kos. Jadi situ tiada keuntungan langsung. Tetapi pada masa yang sama, beliau telah memasukkan strategi, iaitu menjual tali pengikat unta pada harga 1 dinar. Beliau berjaya menjual 1000 ekor unta pada harga kos, tapi pada masa yang sama menjual tali pengikat unta yang dikatakan punya banyak warna dan bentuk. Secara tak langsung yang peniaga-peniaga yang datang akan membeli. Ini satu tarikan yang dibuat oleh Abdurrahman bin Auf. Konsep ini dinamakan dalam perniagaan moden adalah sebagai loss leader business model. Sebagai contohnya, perniagaan seperti Gillette telah menjual pemegang pisau cukur pada harga kos dan ada yang diberi percuma. Tapi pada masa yang sama menjual pisau pada keuntungan yang cukup besar. Perkara ini juga dilaksanakan dengan dalam dunia moden sekarang ini, seperti contohnya di Pasaraya Giant, Pasaraya Carrefour, Giant Tesco. Mereka membuat tarikan jualan murah. Tidak hanya bukannya 100% jualan murah, tetapi ada juga barangan-barangan lain dijual pada harga yang biasa. Tetapi bila pelanggan sudah memasuki pusat perniagaan tersebut, maka pelanggan tiada pilihan akan membeli juga barang-barang lain.
Ini adalah strateginya. Kedua, strategi Abdul Rahman bin Auf adalah beliau tidak kisah untuk mengambil untung walaupun sedikit. Yang pentingnya jumlah jualannya banyak. Sebagai contoh yang tadi, beliau sanggup menjual unta yang banyak, 1000 unta, tapi menjual tadi peringkat unta pada untung yang sedikit. Jadi beliau tidak kisah walaupun untung sedikit, yang penting jumlah yang banyak. Ketiganya, beliau tidak memaksa ataupun menyiksa pelanggan. Pada ketikanya kadang pelanggan datang kepada beliau, unta yang dicari tidak ada stok, tapi beliau telah memberi harapan kepada pelanggan bahawa beliau akan cuba sedaya upaya mencari stok tersebut dan akan kembali kepada pelanggan ini bila stok itu sudah ada. Jadi hubungan baik antara dia dengan pelanggan tetap ada dan pelanggan tetap akan menaruh harapan kepada beliau. Yang keempatnya, beliau berniaga secara tunai. Tidak ada bayaran tertangguh atau berhutang. Dengan cara itu, modal akan dapat dikembalikan balik dan beliau dapat meneruskan perniagaan dengan lancarnya. Seterusnya, yang kelimanya, beliau seorang yang cukup kuat bersedekah dan cukup kuat bermunajat kepada Allah. Pada malam hari, beliau cukup kuat bermunajat dengan Allah dengan harapan Allah akan memberi perlindungan pada perniagaan beliau serta memberi kejayaan kepada perniagaan beliau. Jadi di sini apa yang kita dapat ambil kesimpulan dan pengajaran adalah 3 perkara pertama. Yang pertamanya, biarlah untung sedikit tetapi perniagaan tetap maju, pelanggan tidak akan lari. Kedua, jangan menyiksa pelanggan, berilah harapan kepada pelanggan. Yang ketiganya, jangan berniaga berhutang, jangan memberi hutang dan jangan menerima hutang.